Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin membangkitkan berkenaan dengan perkara P43, iaitu berkenaan dengan perumahan negara. Semakan saya di muka surat 498 ini mendapati bahawa yang paling tinggi diperuntukkan dalam P43 untuk perubahan negara adalah untuk tujuan program perumahan rakyat disewa. Saya tidak tahu daripada kementerian, adakah kementerian mempunyai satu dasar yang khusus dalam dasar perumahan negara ini untuk memperbanyakkan pembinaan rumah untuk tujuan diberi sewa. Bukan seperti yang diumumkan dalam motif kenapa kementerian mempunyai satu dasar yang baru berkenaan perumahan negara, iaitu menyediakan perumahan yang mencukupi untuk rakyat di seluruh negara. Sekiranya berpandukan kepada peruntukan ini, Tan Sri Pengerusi, jelas menunjukkan bahawa peruntukan di bawah P43 ni memang semata-mata untuk tujuan menyediakan perumahan bagi status atau bertujuan untuk disewa oleh rakyat. Dan saya menegaskan penjelasan saya ni kerana di bawah Sub Kepala 01604, kementerian juga menyediakan 132 juta ringgit untuk tujuan pemulihan dan penyelenggaraan. Daripada semakan saya, ini adalah tujuan untuk menyelenggara rumah-rumah yang disewakan kepada sebahagian besar daripada tumpuan atau golongan tumpuan tadi. Dalam masa yang sama, saya agak keliru kerana program perumahan rakyat dimiliki di bawah 01513 tu. Pada kali ini, Tan Sri Pengerusi hanya menyediakan peruntukan tak sampai 1 juta ringgit, 500,000 saja. Adakah pada tahun hadapan sebenarnya program tumpuan kementerian perumahan ini, kementerian ini tidak lagi menumpukan untuk membina rumah-rumah mampu milik sebagaimana yang terkandung dalam ucapan Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan. Dan jumlah ataupun bilangan rumah yang dikatakan menjadi motif utama kepada kerajaan untuk penyediaan segera 44,000 buah rumah yang dikatakan untuk mampu milik. Setelah juga mengambil kira kerana terlalu tinggi permintaan ataupun sambutan yang diberi daripada yang diterima daripada rakyat yang memerlukan rumah di bawah skim perumahan pertama, nampak gayanya telah habis ditempah ataupun telah habis dikatakan dibeli oleh golongan-golongan yang sepatutnya dilihat oleh pihak kementerian. Jadi bawah peruntukan P43 ni, saya tidak tahu kalau sekiranya ada penjelasan yang selain daripada itu. Memandangkan kepada jumlah peruntukan yang tersedia atau yang akan diluluskan untuk tujuan pembinaan rumah, jelas sekali sebenarnya tidak ada. Kerana di bawah P43 ini tujuan untuk pembangunan, iaitu membina secara fizikal perumahan. Dan lanjutan daripada itu, Tan Sri Pengerusi, saya tidak tahu benar atau tidak tindakan telah diambil untuk memberi penjelasan kepada kekeliruan berkenaan dengan pengumuman kerajaan untuk memberi faedah dan juga memberi kelebihan sedikit kepada pembeli-pembeli rumah yang telah pun melalui satu proses tahun yang lalu, di mana janji kerajaan pengumuman dalam belanjawan pada tahun lepas juga untuk memberi pertimbangan kepada mana-mana pembeli rumah yang terhad dalam lingkungan jumlah harga rumah. Secara jelasnya, secara spesifiknya, Tan Sri Pengerusi, saya nak sebutkan bahawa kerajaan berjanji untuk mengecualikan beberapa faedah pengecualian seperti pengecualian duti surat cara pembelian rumah yang mana kita kata dalam lingkungan harga 350,000 sehingga 400,000 harga rumah tersebut, maka kerajaan mencadang supaya untuk mengecualikan 50% pengecualian duty stamp surat cara kepada pembelian rumah tersebut.
Walau bagaimanapun, kebanyakan, sebahagian besar daripada harga rumah di kawasan bandar terutamanya memang melepasi tangga harga 400,000. Dan kekeliruan telah berlaku di mana surat-surat cara ini telah disediakan oleh syarikat guaman yang membantu kepada bakal-bakal pembeli rumah tadi, telah terkeliru kerana mereka menyedari bahawa tawaran yang diberi atau pengumuman telah diberi oleh kerajaan untuk mengecualikan duti surat cara pembelian pembelian perumahan itu, sehingga 350,000 sahaja, sedangkan harga rumah telah pun melepasi paras 400,000 di sebahagian besar kawasan bandar. Dan perkara ini berterusan sehinggalah pada pembentangan belanjawan yang terbaru, iaitu pada beberapa bulan yang lalu di mana berlaku pembetulan ataupun berlaku tambahan kepada pengecualian itu, di mana diangkat kepada 400,000. Saya juga nak tanya, pada ketika pengumuman baru dibuat mengambil kira harga rumah melepasi paras 400,000 diambil kira untuk pengecualian duti stamp untuk surat cara, kedudukan semasa harga rumah yang telah ditempah setahun yang lalu telah pun melepasi satu kadar baru, iaitu melepasi 450,000 di kebanyakan bandar. Maka kita ada pengalaman dan kita ada teladan di sini bahawa semasa kita membuat kajian tersebut telah berlaku satu anjakan baru kepada nilai perumahan yang kita tawarkan untuk pengecualian duti surat cara. Di sini saya nak bangkitkan Tan Sri Pengerusi. Pengumuman tersebut sebenarnya tidak memanfaatkan pembeli rumah, terutama golongan yang memimpikan untuk mempunyai rumah pertama, kerana mereka terpaksa membuat pinjaman, dan pinjaman yang dibuat itu yang berkaitan dengan beban duti surat cara ini tidak terkecuali sebagaimana yang kita janjikan, dan ini berlaku kekeliruan. Dan saya harap Menteri mengambil peluang untuk memberi penjelasan tentang perkara ini, sekiranya kita benar untuk membantu melihat golongan yang benar-benar terdesak untuk memiliki rumah. Dan saya heran, kalau betul itu matlamat kita, kenapa di bawah P43 itu perbelanjaan pembangunan tidak memperuntukkan jumlah yang menasabah untuk kita sahkan yang kita nak buat program pembinaan rumah untuk sasaran rumah mampu milik ini. Jelas berkenaan dengan jumlah peruntukan yang kita beri nampak terlalu sedikit. Dan lanjutan pada itu juga, Tan Sri Pengerusi, saya ingat dalam peringkat dasar, pihak menteri sendiri pernah menyebut dan mengatakan beliau akan mengusulkan satu perkara sekiranya berpeluang, iaitu melihat cadangan juga yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan semasa pembentangan belanjawan, untuk melihat sudut meringankan beban kepada pembeli rumah dan juga kepada pemaju perumahan yang terlibat dalam isu atau kes rumah terbengkalai atau perumahan terbengkalai. Isu rumah terbengkalai ini isu yang besar, kerana saya katakan sebahagian besar daripada penganiayaan yang dirasai oleh penduduk atau rakyat Malaysia berkenaan pembelian rumah atau pembelian premis atau kediaman adalah kerana terlibat dengan isu projek perumahan terbengkalai. Dan Menteri sendiri mengakui perkara ini, dan saya menyanjungi kejujuran Menteri kerana bersedia untuk memberitahu. Masalah yang besar adalah kekangan yang besar dalam penyediaan rumah adalah disebabkan oleh kes pembinaan rumah yang berstatus terbengkalai. Memang betul, ini tak dapat dinafikan. Sebab itu timbul banyak polemik mengatakan kerajaan negeri pun banyak terbengkalai, kerajaan di bawah pakatan pun ada tomahan dan sebagainya. Itu saya rasa patut kita ketepikan. Sekarang isunya ialah betul atau tidak kita nak buat cadangan untuk memperbaiki pengumuman yang jelas sebenarnya tidak banyak boleh membantu meringankan beban ini. Sebagai contoh yang saya katakan spesifik, pihak menteri mengakui perkara ini dan bercadang untuk memanjangkan perkara ini untuk mendapat kelulusan.
iaitu, saya ulang sekali lagi, iaitu berkenaan dengan pengecualian kos faedah yang terpaksa ditanggung oleh pembeli ataupun pemaju. Berdasar kepada semakan saya, Tan Sri Pengerusi, setakat ini yang diberi faedah pengecualian kos faedah pinjaman bank hanya diberi kepada pemaju, sedangkan pembeli terpaksa juga menanggung kos faedah atas pinjaman perumahan. Sedangkan rumah pun tak ada, yang ada semak saja, yang ada pokok, yang ada semak samun saja. Tak usah kata rumah, tiang rumah pun tak nampak, tapi mereka terpaksa menanggung tanggungan kos faedah yang dikenakan oleh pihak institusi kewangan yang pembiayaan pembelian rumahnya. Sebaik saja mereka menantangi perjanjian pengurusannya, membayar duty stamp, membayar surat cara perjanjian sebagainya, mereka terus terikat kepada kos ataupun charge kadar faedah. Yang ini dijanjikan, saya tak mahu guna perkataan janji, disebut sebagai akan diteliti. Saya sekiranya berpeluang, saya nak sokong menteri yang jaga Kementerian Perumahan ni, bukan sokong kerana nak sokong beliau, tapi nak sokong kalau beliau nak cadangkan kepada kementerian atau kerajaan segera batalkan segera charge kadar faedah yang dikenakan kepada pembeli rumah, sedangkan rumah itu terbengkalai dan rumah tidak boleh diduduki oleh mereka. Kita kena buat keputusan segera, batalkan segera charge kadar faedah, kerana ini bukan saja pendapatan yang boleh dimiliki atau diraih oleh institusi pembangkang secara tidak sah atau tidak halal, atau saya katakan secara zalim. Sebab tidak menasabah sama sekali kalau pembeli rumahnya tidak ada, tidak siap dan tidak boleh nampak secara visible, mereka terpaksa membayar kos kadar faedah pinjaman mereka. Tak logik. Saya bukan nak mengusulkan untuk kata membatalkan pinjaman itu, tetapi sekurang-kurangnya berbelas-belas tahun prosedur ini kita lalui dan kita teruskan juga. Dan inilah antara perkara yang sangat jelas menindas, menyebabkan pendapatan boleh guna sesuatu rumah tangga tu makin susut, makin menjerut. Ini disahkan dan semakan saya atas beberapa kes yang simple saja. Memang benar, pembeli rumah teraniaya kerana mereka terpaksa menanggung kos faedah yang mereka sebenarnya tak dapat. Faedah walau sekumit pun langsung tak ada. Ini betul-betul masa yang bermakna seminit. Dan saya benar-benar merayu, kalau ada kesempatan kita gulung nanti, kita isytiharkanlah kerajaan bersetuju, ataupun kalau tak bersetuju, kita nak desak kerajaan supaya bersetuju atas polisi yang sangat orang kata menganiaya pembeli rumah ni. Dan perkara yang terakhir, secara ringkas ini saya nak sebut berkenaan dengan B43, iaitu 120300 sumbangan membantu kadar SMK. Saya langsung tidak faham, saya buat dalam website, dalam keterangan di muka surat 10 sebelum itu juga tidak ada keterangan apakah maksud ni sumbangan membantu kadar SMK. Jumlah kita peruntukkan 267 juta, tahun lepas 248, dan diletak di bawah program khusus. Semakan saya di sini, Tan Sri Pengerusi, bertugas luar negara, ilmu ulumkan kita kontrak sikit saja, 2,400,000, tapi keseluruhannya ditumpu kepada sumbangan membantu kadar. Saya tak faham langsung. Saya minta Menteri beri penjelasan, dia diizinkan boleh ditanya sedikit sebanyak. Terima kasih banyak, Tan Sri Pengerusi.